Pakcik jangan makan kurma. Dia hentak meja. Doktor ni sunnah doktor. Yang ni saya tak setuju betul-betul lah. Ustaz tak setuju dah, dia tak percaya Ustaz. Jadi siapa tolak, dia tolak kebaikan. Pastikan benda tu original. Original lah. Itu benda yang Itulah masalah dia Ustaz. Kan banyak masalah penipu dia. Ustaz. Banyak penipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral setiap malam 7.30 di TV9. Baik, saya bersama dengan Ustaz Rozi Rejab. Memang kehidupan kita ni Ustaz kan, kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi macam mana Sunnah ni Ustaz memainkan peranan paling besar dalam kehidupan manusia dan semua bumi Ustaz, khasnya orang Islam. Sunnah ni, apa yang Nabi buat, apa yang disebut, ya, dan apa yang Nabi tak larang. Sebab tu yang disebut takrir. Orang tanya, takrir ni, sunnah takrir ni apa Ustaz? Sunnah takrir ni sahabat buat, Nabi tengok, Nabi tak tegah. Jadi benda tu jadi panduan juga. Jadi apa sahaja perilaku Nabi, jadi ikutan, buat, dapat pahala. Dapat pahala ni pakai baju ni, pakai seluar ni, dapat pahala. Agak-agak lah dapat pahala. Dapat Ustaz. Sebab? Tutup aurat. Ya, Nabi tutup aurat. Kadang kita tak boleh salam. Ustaz, takkan tak boleh salam? Semua orang tak ada ilmu. Cari hadis jumpa. Satu ketika Nabi tidak bersalaman dengan satu orang yang dia ada penyakit. Ya, sebab Nabi juga tidak mahu sebarkan penyakit pada orang lain. Jadi semua kehidupan kita ni Nabi dah buat dah. Cuma kita tak sedar. Ni kru kat dalam ni semua buat benda sunnah. Apa benda sunnah dia orang? Buat kebaikan. Tak ada dia orang ni abang, tak viral lah, sembang viral hari ni. Baru ni ada satu produk ni, dia kata ini adalah makanan sunnah boleh kurus. Lepas tu ada satu orang ni, dia kata itu semua produk yang sampah. Tapi produk tu kalau diceritakan di situ ialah makanan sunnah. Jadi ini pandangan Ustaz. Dua-dua ada tak betul, dua-dua ada betul. Satu orang dia boleh jual sunnah, dia jual sunnah. Dia jual Quran. Quran sebut tu, Allah Ta'ala kata jangan jual ayat aku dengan harga yang murah-murah. Ayat Quran bukan murahan. Sunnah Nabi adalah daripada wahyu Allah Ta'ala. Jadi kalau sebut nama produk ni pun nak sebut dia tu sebagai sunnah, ada prerequisite dia dengan izin, ada prasyarat dia. Quran sebut tu. Suratul Baqarah ayat 168 sampai 169. Baik, kita himpun bagi mudah ni, masa kita pun tak banyak ni. Dua paling utama. Satu halal. Halal ni kita dah jadi bahasa kita. Kita Inggeriskan sekejap. Halal ni maksudnya benda yang dibenarkan ikut undang-undang atau disebut lawful. Benda yang legal. Agama kata boleh. Fiqh kata ya juz. Boleh. Tapi yang kedua orang selalu lupa. Tayyib. Tayyib ni yang terbaik. Jadi abang, kalau dia jual kurma, contoh saya sebut terus, kurma makanan yang Nabi makan. Jadi dia kata kurma ni bagus, makan 7 biji satu hari, bla 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 bla, sunnah. Kita pun tahu. Tiba-tiba makan tak jadi. Gula makin naik. Jumpa doktor. Ini pengalaman saya dengan sahabat doktor. Dia kata, Ustaz aku ni, minta maaf guna bahasa, kawan kita. Dia kata, tak faham, aku nasihat pakcik tu. Dia sebut, gula dia naik teruk sampai 18. Tanya pakcik hari-hari, saya kurma Ustaz, ambil kurma. Pakcik jangan makan kurma. Dia hentak meja. Doktor ni sunnah doktor. Jadi aku mati kutu pun tak mati macam aku. Jadi aku pening lah Ustaz. Saya kata gini, kau betul pakar dalam merawat. Kaedah-kaedah kau tahu. Tapi kau pun tak pakar ubat kan? Siapa pakar ubat? Dia mengaku pakar ubat adalah ahli farmasi. Itu pakar ubat. Jadi saya kata kau kena tanya pakcik tu dua benda ni. Betul lah kurma tu halal. Tapi dia tayyib atau tidak? Jadi saya kata dia, kau tanya pakcik tu, kurma kau ambil ni GFO, GMO atau organik betul? Nombor dua, kurma yang kau ambil ni betul-betul ke semula jadi manis tu manis buah? Ustaz tadi kata dua-dua salah, dua-dua betul. Okey, apa yang seorang lagi ni apa salah dia? Dia tak nak pergi belajar. Saya cakap tak nak pergi belajar ni sebab satu program rancangan TV, Media Prima jugalah. Satu ketika tu, tajuk yang diberi tu benda yang sama, makanan sunnah. Keluar daripada studio bang, sekejap dapat call. Assalamualaikum Ustaz, saya doktor sekian, ya. Saya tak nak sebutlah nama kan. Dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ustaz, boleh saya ziarah Ustaz malam ni? Silakan doktor, ahlan wa sahlan doktor. Waktu tu boleh datang rumah. Silakan. Ustaz, saya tak nak lama-lama Ustaz, paling lama setengah jam. Dia datang rumah saya bang, pukul 9 malam, dia balik 12.30 malam. 3 jam? 3 jam setengah. Dia karang habis apa saya sebut tu. Ayat dia yang paling best. Ustaz saya, dia sebut, I'm a doctor by practitioner. Saya practice, I'm a practitioner. Dan saya duduk di kementerian, dia kata. Tapi bila Ustaz cakap bab makanan dan amalan Rasulullah. Contoh Ustaz kata,
inna hadhihi al-habbata as-sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Sayyidah Aisyah tanya, qultu wa masam? Rasulullah kata, al-maut. Jadi saya tak faham habbatus sauda tu nak ambil banyak mana Ustaz? Macam mana? Jadi kita share dengan dia. Rasulullah sebut yang sesuai penyakit dengannya. Satu. Nombor dua, betul kata minyak habbatus sauda, atas minyak-minyak apa orang masuk perisa. Baru ni viral Ustaz, yang madu daripada Yaman tu. Ya. Semua tipu Ustaz. Tipu. Lah, madu daripada Saudi pernah datang daripada kementerian sendiri yang tunjuk. Kementerian Kesihatan Saudi tunjuk. Maknanya mereka buat satu penguatkuasaan. Dibuat daripada, abang tahu daripada minyak enjin tu. Jadi saya bagi tahu doktor tu, saya kata, doktor gini, kita nak tahu contoh habbatus sauda ni ada manfaat kesihatan. Dia kan ada kandungan thymoquinone. Contoh. Dia tanya kita balik, Ustaz, thymoquinone tu apa? Jadi thymoquinone satu active ingredient dalam tu. Dalam jurnal ada sebut mesti ada 30 mg per mililiter baru dapat manfaat kesihatan. Jadi dua-dua tu saya kata ada salah, ada betul. Jadi ketika menegur kata contohlah, kalaulah pun dia sebut produk ni produk sampah, dia lapiklah sikit jika tidak mematuhi sunnah dan kriteria yang dikehendaki ikut sunnah. Tapi sekarang ni Ustaz, adakah dengan adanya makanan sunnah ni orang nak mengelakkan daripada perubatan moden? Perubatan moden bagi saya pun harus dipraktikkan juga. Ya, harus benar. digabungkan. Jadi Benar. adakah perlu makanan sunnah yang original yang Ustaz cakap tadi tu dengan perubatan moden ni digabungkan macam kata doktor tadi jumpa dengan Ustaz? Apa macam mana cerita dia Ustaz? Yang terbaik yang itu. Sebab Rasul sebut satu benda yang namanya benar itu datang daripada agama. Ambil balik. Kita tak nafi langsung perubatan moden, bahkan kita mengadaptasi perubatan moden dalam kehidupan kita. Yang mana tiada mudarat. Yang ada mudarat kita tolak. Tapi Ustaz, ada orang yang tak percaya pada makanan sunnah Ustaz. Dia tak percaya. Yang ni saya tak setuju betul-betul lah. Ustaz tak setuju dah, dia tak percaya Ustaz. Tak setuju lah sebab Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa benci, siapa tolak, siapa tak suka sunnah aku, dia bukan daripada golonganku. Yang kedua Nabi kata, kalau kamu cakap kamu cinta Allah, sayang Allah, rindu Allah, kasih Allah, ni Quran suruh fattabi'uni, kau kena ikut aku. Kalau aku makan madu yang original, yang asli, tentu ada manfaat. Sebab apa? Allah perintahkan para nabi dan rasul makan yang baik-baik je. Makan yang baik-baik, jangan makan yang mudarat. Tentu dalam madu tu yang keluar daripada perut lebah, yang original, yang asli, ada kebaikan. Jadi siapa tolak, dia tolak kebaikan. Agama ni agama kebaikan. Tapi pastikan benda tu original. Original lah. Itu benda yang itulah masalah dia Ustaz. Kan banyak menipu dia. Ustaz. Banyak menipu. Itu masalah. Banyak menunggangkan sunnah. Kau cakap ini betul-betul lah kismis. Datangkan bukti dia tidak disalut dengan sulfur, tak direndam dalam gula, tak dibalut dengan minyak nak bagi nampak berkilat-kilat. Betul original. Betul bukan GMO, bukan GFO. Kau amalkanlah. Tapi susah sikit lah. Orang cakap susah. Yang susah itulah benda yang paling berharga. Kalau orang tu menolak sunnah tu Ustaz, adakah dia berdosa besar Ustaz? Saya sangat berhati-hati walaupun kita sembang viral kan. Kerana viral tu kena hati-hati. Dasar dia begini. Dia menolak dalam kejahilan dan dia tak ada kemampuan untuk sampai belajar ilmu. Dalam agama tiada kezaliman, maafu, dimaafkan. Dimaafkan. Tapi dia menolak abang dengan kekuatan yang ada. Hari ni apa dalil dia nak tolak? Dia ada Ustaz Datuk Roshamno boleh belajar. Aduh. Tanyalah. Kan? Hari-hari jumpa Ustaz. Hari ni saja orang. Berapa orang Ustaz kau jumpa? Oh, ramai Ustaz. Kalau dia tak tahu, dia boleh tanya yang tahu. Jadi tak ada alasan bagi dia. Jadi jika dengan ilmu dia menolak, itu boleh jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Akidahnya dibimbangi, tercalar di situ. Mana datang sains itu? Kalau bukan datang daripada Al-Quran itu. Kerana orang-orang hebat yang terdahulu daripada kita telah mengkaji sedalam-dalamnya. Kerana ilmu-ilmu yang ada pada hari ini di atas muka bumi semuanya datang daripada Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral setiap malam. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.